Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar geografi seluruh Malaysia, khasnya kepada pelajar cikgu di SMK Gurun. Dan pada kali ini saya akan memberikan tutorial dalam bab 1 arah di bawah tajuk tutorial 1.3, yaitu topik menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Jadi sebelum itu saya perkenalkan kepada para pelajar jenis-jenis kompas. Baik, yang ini adalah batang magnet yang ada utara dan selatan, merupakan kompas magnetik yang paling asas. Yang ini merupakan kompas Lenstech, kompas magnetik muda, dan ini adalah kompas magnetik silver. Ini ialah batang magnet yang ada arah utara dan selatan. Jadi kita perhatikan kompas magnet ini menunjukkan arah utara benar seperti yang berikut. Jadi pada zaman dahulu ahli pelayaran menggunakan batang magnet sebagai kompas menentukan arah. Walaupun penggunaan batang magnet ini bukanlah satu kaedah yang terbaik, tetapi boleh digunakan untuk menentukan arah utara benar. Sebelum saya tunjukkan bagaimana Anda menggunakan kompas magnetik silver, terlebih dahulu kita berkenalan dengan anatomi kompas magnetik silver. Jadi yang pertama sekali ialah bahagian ini. Di sini dia ada skala, termasuk juga di bahagian ini terdapat skala, dan bahagian sini ialah pembaris. Di sebelah sini kita nampak ada pembaris. Manakala bahagian segitiga yang berwarna putih ini adalah kita panggil sebagai luminasi. Termasuk juga bahagian ini ada bahagian warna putih, dan kita nampak titik ada di situ. Jarum kompas pun ada. Ini adalah kegunaannya ialah untuk digunakan sebagai panduan semasa menggunakan kompas ini pada waktu malam. Dan yang ini, anak panah ini dikenali sebagai pandu arah. Ini pandu arah. Kemudian nombor-nombor yang ada di atas sini merupakan bearing. Oke. Jadi ada garisan putih di sini. Ini dikenali sebagai garisan indeks, yaitu panduan untuk membaca bearing kompas. Dan ini adalah jarum kompas. Oke, ini jarum kompas. Di dalam perumah ini ialah yang set yang kita boleh putar. Ini adalah kita panggil sebagai perumah. Dan set keseluruhan ini dikenali sebagai base plate. Oke, base plate. Oke, jadi sekarang kita lihat di dalam ini ada garisan-garisan. Ini kita panggil sebagai garisan pandu arah. Dan di sini terdapatnya satu lagi anak panah. Dan ini kita kenali sebagai perumah jarum kompas. Itu adalah anatomi kompas magnetik silver. Dalam aktiviti pandu arah, kita akan menggunakan kompas magnetik dalam dua keadaan. Yang pertama ialah kita mengetahui arah tuju kita
seperti Tasik dan sebagainya. Yang kedua ialah kita tak mengetahui arah tuju, kita tak mengetahui objek. Kita hanya diberikan bacaan bearing, dan itulah laluan yang kita akan guna. Jadi untuk aktiviti yang pertama kita akan guna arah tuju, kita boleh ketahui, kita nampak. Cuma kita tak tahu apakah bearing lokasi berkenaan. Untuk menentukan arah dan bacaan bearing untuk objek yang kita hendak lihat, pertama sekali kita pastikan bearing kompas magnetik diletakkan seperti ini, yaitu arah pandu arah mestilah menuju kepada objek yang hendak dicari bacaan bearing. Bermaksud kita berdiri di belakang bearing berkenaan. Apa yang perlu kita buat? Ingat, apa yang perlu kita buat? Pertama sekali ialah meletakkan bearing pandu arah tepat ke arah tuju. Pandu arah mestilah tepat pada arah tuju kita. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita tengok. Sekarang apa yang perlu Anda buat ialah kita tengok di dalam dahulu garisan pandu arah. Garisan pandu arah adalah di sebelah sana. Kita lihat jarum kompas ini berada di sini. Ini adalah utara. Tapi kita tengok perumah di sana. Perumah tidak masuk, yaitu jarum kompas ini tak masuk di dalam perumah jarum kompas. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena putar perumah tadi. Putar supaya kompas berada di dalam rumahnya. Tengok tuh. Oke, sekarang berada di antara dua titik. Perhatikan ada dua titik di sini. Ini adalah penanda perumah. Jarum kompas berada di atas perumah. Oke, sekarang kita dah dapat kedudukan utara di sini. Jadi apa yang perlu kita lihat sekarang ialah lihat pada garisan indeks di sini. Ya, ini indeks. Jadi ini 80, di sini 100, di sini ialah 90. Ini ialah lebih kurang utara 95 darjah. Oke. Jadi sekarang kita dah dapat lokasi bukit lokasi Tasik ialah utara 95 darjah. Terusnya kita sekarang hanya diberikan bacaan bearing. Bacaan bearing utara 140 darjah. Kaedah ini lagi mudah. Oke, kaedahnya ialah kita letakkan bearing di hadapan kita dan lihat pada bacaan, yaitu 140 darjah. Sekarang putarkan 140 darjah ini. Ini kita letakkan 140 darjah di atas garisan indeks. Yang kita perlu buat, kita putar. Putarkan 140 tepat. Oke, sekarang apa yang perlu kita buat? Kita perhatikan pada perumah jarum kompas, yaitu jarum tidak berada di atas perumah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah pusingkan badan kita supaya jarum itu masuk di dalam perumah.
Oke, kita putar sehinggalah jarum tepat berada di antara dua titik. Jadi kita nampak inilah arah 140 menuju sebelah sini ya. Sekarang ini menuju arah ini. Oke, ini adalah arahnya. Oke, itu adalah sekiranya kita nak cari kedudukan bearing utara 140 darjah. Jadi, saya ulang semula, apa yang penting di dalam aktiviti menentukan bearing ialah satu, jarum kompas mestilah sentiasa berada pada perumah. Barulah kita akan dapat jawaban ataupun bacaan yang betul di atas garisan indeks. Dan pada masa ini badan kita berdiri di sini. Ya. Tetapi kadangkala dalam keadaan tertentu bila diletakkan macam ini pun tidak ada masalah. Kalau image apa yang kita nampak dalam aktiviti kelas nanti, apa yang kamu perlu perhatikan, perumah ini tepat berada, jarum kompas tepat berada di dalam perumah. Baru kamu lihat garisan indeks. Barulah kita akan dapat bacaan bearing. Sekian sahaja tutorial pada kali ini. Terima kasih.